Institusi seni. Usaha memperkembangkan seni visual dilakukan dengan penubuhan beberapa institusi yang menawarkan pelbagai kursus dalam bidang kesenian. Antaranya ialah Sultan Idris Training College, Specialist Teachers Training Institute, Institut Teknologi Mara, Universiti Sains Malaysia dan institusi seni swasta. Institusi Sultan Idris Training College SITC. Tahun penubuhan 29 November 1922. Tujuan melatih guru-guru Melayu khusus seni lukis dan pertukangan tangan seperti anyaman dan kerja kayu. Institusi Specialist Teacher Training Institute STTI. Tahun penubuhan 1960. Tujuan melatih guru-guru dalam mata pelajaran seni, khusus sejarah dan apresiasi seni, idea moden dalam pendidikan moden dan rekaan kreatif. Institusi Institut Teknologi Mara ITM kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara UiTM. Tahun penubuhan 1967. Khusus pengajian seni seperti seni halus, seni reka grafik dan seni reka perindustrian. Universiti Sains Malaysia USM. Tahun penubuhan 1972. Jabatan Seni. Khusus pengajian seni halus seperti catatan, seni reka grafik, seni foto dan cetakan. Institusi seni swasta. Tujuan membantu dalam perkembangan seni visual dan pendidikan. Contoh, Kuala Lumpur Institute of Graphic, Lim Kok Wing University of Creative Technology. Rajah 1.2 institusi yang menggalakkan perkembangan seni visual. Seni reka, sejarah dan perkembangan. Sejarah perkembangan seni reka negara kita agak muda berbanding dengan perkembangan seni halus dan seni kraft. Seni reka terbagi kepada komunikasi visual, reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran. Kewujudan kursus seni reka secara formal menerusi Institut Teknologi Mara, kini UiTM, Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak dan institusi swasta misalnya merupakan titik tolak transformasi terhadap bentuk-bentuk rekaan 2 dimensi atau 2D dan 3 dimensi atau 3D sejajar dengan perkembangan sains dan teknologi. Bidang seni reka di negara ini terus berkembang dengan penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia dan Majlis Inovasi Negara. Beberapa buah institusi seperti Institut Teknologi Mara dan institusi swasta telah berjaya melahirkan ramai pereka yang berkaliber. Tokoh dan karya. Perkembangan seni reka telah melahirkan ramai tokoh dalam pelbagai bidang. Jadual 1.3 menyenaraikan tokoh-tokoh seni reka terkenal. Maklumat, tokoh reka bentuk teknologi Zulkifli Harun lahir pada tahun 1959 di Kelantan. Mendapat pendidikan di Institut Kemahiran Mara Johor Bahru. Pereka cipta peralatan berteknologi dalam pelbagai sektor. Pernah menerima anugerah Guinness Effort Award 1989 dan anugerah Belia Selangor Darul Ehsan 1996. Tokoh seni reka grafik Haji Hashim Hassan lahir pada tahun 1938 di Johor.
mendapat pendidikan di Canterbury College of Art, England dan University Ohio, USA. Memenangi pertandingan mencipta logo Hari Kebangsaan iaitu pada tahun 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 dan 1991. Dikenali sebagai bapa logo Hari Kebangsaan. Tokoh reka bentuk fashion. Jimmy Choo lahir pada tahun 1961 di Pulau Pinang, mendapat pendidikan di London College of Fashion, menerima anugerah gelaran Profesor dari University of the Arts London atas sumbangannya dalam bidang fashion, mendapat anugerah Order of the British Empire Knighthood daripada Queen Elizabeth II England pada tahun 2002. Tokoh seni reka animasi Hassan Abdul Muttalib lahir pada tahun 1945 di Kedah, mendapat pendidikan sehingga SPM tetapi meminati bidang animasi. Pengerusi Persatuan Animasi Malaysia dianugerahkan Anugerah Seri Angkasa bagi kategori idea terbaik dan trailer terbaik untuk animasi pendek iaitu Sang Kancil dan Buaya dan Sang Kancil dan Monyet. Tokoh komunikasi visual Ahmad Haji Zainuddin lahir pada tahun 1950 di Pahang, mendapat ijazah kedoktoran dari Manchester Metropolitan University England, profesor di UCSI University Malaysia, pengerusi Majlis Reka Bentuk Malaysia atau MRM, ahli majlis profesor negara dan pakar seni grafik dalam kluster industri dan inovasi, tokoh yang mempelopori kepimpinan reka bentuk. Tokoh reka bentuk teknologi kreatif Lim Kok Wing lahir pada tahun 1946 di Kuala Lumpur, pelopor dan juga Presiden Lim Kok Wing University of Creative Technology, menerima banyak penghargaan seperti Anugerah Father of Innovation in Africa dalam The Beast Award 2014 di Texas, USA. Jadual 1.3 Tokoh seni reka terkenal di Malaysia. Pertubuhan dan persatuan. Perkembangan seni reka digiatkan dengan penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM dan Majlis Inovasi Negara. Pertubuhan. Majlis Reka Bentuk Malaysia ditubuhkan pada tahun 1993, terletak bawah pengawasan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Tujuannya untuk membuka masa depan inovasi dan reka bentuk di Malaysia. Majlis Inovasi Negara ditubuhkan pada tahun 2007, terletak bawah pengawasan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Tujuannya untuk membentuk dan melaksanakan agenda inovasi negara yang lebih mantap. Rajah 1.3 Majlis Reka Bentuk Malaysia dan Majlis Inovasi Negara. Institusi seni. Institusi awam dan swasta juga bertanggungjawab dalam mengembangkan bidang seni reka di Malaysia. Institusi berikut memberikan pendidikan formal dalam bidang seni reka.
Institut Teknologi MARA atau sekarang dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA atau UiTM dengan kewujudan Jabatan Seni Lukis dan Seni Reka pada tahun 1967. Universiti awam lain seperti Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tun Hussein On dan Universiti Malaysia Sarawak. Institusi pendidikan tinggi swasta seperti Center for Advanced Design, Malaysia Institute of Art dan Lingkar Wing University of Creative Technology. IMK Keusahawanan. Tokoh reka bentuk industri Zulkifli Harun telah mencipta banyak produk untuk kemudahan industri kecil dan sederhana atau IKS seperti mesin membuat pau, mesin menggaul tepung untuk membuat mi dan pelbagai mesin untuk menghasilkan kuih tradisional. Seni kraft, sejarah dan perkembangan. Sejarah seni kraft Malaysia boleh dikaitkan dengan kerja tangan yang diusahakan oleh masyarakat Melayu di Kelantan, Terengganu dan Pahang sekitar tahun 1780-an. Contoh hasil rekaan mereka ialah keris, perahu, payang, wau dan gasing. Seni kraft tradisi mengandungi unsur-unsur kebudayaan penciptanya yang berupa hiasan. Kedatangan imigrasi luar seperti kaum Cina dan India telah mempengaruhi rekaan tempatan. Proses asimilasi budaya ini terlihat pada rekaan seperti ukiran kayu, sulaman dan barang kemas. Bidang. Seni kraft merupakan bidang yang memerlukan daya cipta dan kemahiran menggunakan tangan. Bidang kraft ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu seni kraft tradisional dan seni kraft moden. Seni kraft tradisional: batik, tembikar, ukiran kayu, tenunan, anyaman, tekatan. Moden: seni kertas, kraft sabun, kraft manik, kraft lilin, kraft tali, quilling. Rajah 1.4 Jenis-jenis seni kraft. Adik guru dan produk. Seseorang yang pakar dan mahir dalam menghasilkan sesuatu kraft dikenali sebagai adik guru. Sumbangan mereka sangat penting bagi mempertahankan seni warisan negara. Justru, sebagai menghargai sumbangan mereka, kerajaan telah mewujudkan anugerah tokoh kraft negara dan adik guru kraft. Dalam bidang kraft terdapat beberapa orang adik guru yang terkenal, antaranya ialah tokoh-tokoh seperti yang berikut. Jadual 1.4 Tokoh-tokoh kraft tempatan. Batik. Tokoh Yusuf Haji Abdullah, lahir pada tahun 1928 di Kelantan. Pernah mengikuti kursus seni kreatif atau seni halus di Universiti Sains Malaysia. Rekaannya menampilkan budaya masyarakat Pantai Timur. Mengadakan pameran lukisan batik di Moskow pada tahun 1978. Menjadi penceramah di pusat pengajian tinggi di dalam dan luar negara. Tembikar. Tokoh Zamari atau Zamri Pandak, lahir pada tahun 1942 di Perak, memperoleh kemahiran daripada datuknya. Berpengetahuan luas dalam teknik penghasilan tembikar
menjadi pakar rujuk dan khidmat nasihat kepada pelajar dan orang persorangan. Menerima anugerah Seal of Excellence daripada UNESCO pada 2002, dianugerahi sebagai adik guru kraf labu sayung pada tahun 2007. Ukiran kayu. Tokoh Haji Abdul Rahman Long lahir pada tahun 1943 di Terengganu, mewarisi kemahiran seni ukiran daripada ayah dan datuknya. Pakar dalam ukiran kayu tradisional dan penghasilan sarung serta hulu untuk senjata Melayu seperti keris, hasil karyanya menghiasi Bank Negara dan Istana Negara. Dianugerahi Pingat Jasa Kebaktian PJK oleh Sultan Perlis pada tahun 1986. Ukiran kayu. Tokoh Nurhaiza Nordin lahir pada tahun 1963 di Terengganu, mengikuti latihan ukiran kayu dengan 4 orang tokoh pengukir tersohor negara seperti Wan Su Osman dan Tengku Ibrahim Tengku Wok, menjadi ahli panel dan penceramah yang dikendali oleh Jabatan Kerajaan dan Swasta. Pernah menerima anugerah seni negeri Terengganu pada tahun 2005 dan anugerah usahawan kraf 2010. Dianugerahi sebagai adik guru kraf ukiran seni halus pada tahun 2011. Tenunan. Tokoh Hajah Habibah Zikri lahir pada tahun 1948 di Kedah, mendapat pendidikan di Institut Teknologi Mara dalam jurusan tekstil, memberi nafas baru kepada kain songket agar boleh dimiliki dan diterima pakai oleh semua masyarakat, melatih dan membimbing penenun muda sehingga menjadi penenun yang mahir. Karya kreatifnya dijadikan hiasan di Istana Negara, Istana Johor, hotel dan resort. Dianugerahi sebagai adik guru kraf songket dan juga dinobatkan sebagai tokoh kraf negara pada tahun 2007. Tenunan. Tokoh Hajar Natifah atau Nur Tipah Abdul Kadir lahir pada tahun 1944 di Pahang, mewarisi kemahiran menenun daripada keluarganya, membangunkan dan memajukan kegiatan menenun dalam kalangan masyarakat tempatan, mahir dalam menenun kain, limah dan seni tekad kubah. Dianugerahi sebagai adik guru kraf tenun Pahang Diraja pada tahun 2006. Anyaman. Tokoh Ishak Kasim dilahirkan pada tahun 1959 di Melaka, mengikuti latihan jangka pendek anyaman rotan anjuran kraf tangan Malaysia, menjadi tenaga pengajar dalam latihan industri yang dikelolakan oleh Jabatan Kerajaan, menjadi naib Johan kategori bidang kraf rotan anjuran UNESCO pada tahun 2003, dianugerahi sebagai adik guru kraf anyaman rotan pada tahun 2011. Tekatan. Tokoh Hajar Azizah Muhammad Yusof lahir pada tahun 1938 di Perak, mewarisi kemahiran daripada ibunya, memajukan kegiatan menekat dengan membuka bengkel dan ruang pameran, kreatif memilih dan mengubah reka corak berunsurkan motif flora, sering diundang menjadi pengajar dalam pelbagai program yang diadakan di dalam dan luar negara. Dianugerahi sebagai adik guru kraf tekatan pada tahun 1995. Tekatan. Tokoh Aina Tisha Bilal Din dilahirkan pada tahun 1914 di Perak, mempelajari seni tekad daripada ibu dan neneknya.
Produk kreatifnya mendapat tempahan daripada masyarakat setempat, kerabat diraja dan pembesar istana. Dianugerahi sebagai adik guru kraf tempatan pada tahun 1987. Institusi. Kepelbagaian bidang kraf di Malaysia turut menggalakkan penubuhan beberapa institusi bagi mengembangkan industri kraf ini. Antara institusi tersebut ialah Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia dan Institut Kraf Negara. Gambar foto 1.1 Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia. Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia atau PKKM ditubuhkan pada 1 Oktober 1979. Peranan memelihara dan melindungi warisan kraf negara sebagai satu industri yang berdaya maju dan mantap dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Gambar foto 1.2 Institut Kraf Negara. Institut Kraf Negara atau IKN ditubuhkan pada bulan Ogos 2001. Peranan bertanggungjawab melahirkan modal insan yang berkemahiran, berilmu, pengetahuan, menguasai teknologi dan peka terhadap warisan kraf. Info seni. Seni pribumi merujuk kepada seni kraf yang dihasilkan oleh masyarakat orang asli. Hasil kraf mereka memperlihatkan aspek budaya, estetik dan fungsinya. Cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Seni rakyat sudah ditabuh, ragam hias mengelok pandangan. Hilang jemu dengan bersungguh, ilmu dituntut demi kesenangan.